Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, insyaAllah. Sebelum tu saya perkenalkan diri bagi yalah, ramai lah tak kenal lagi sebab ni pun baru kali kedua saya on live. Okay, saya Maisara Zamri, daripada tim Jurutera Pusaka, ataupun boleh juga boleh tengok page saya Puteri Legasi. Okay, insyaAllah hari ni saya nak kongsikan pengalaman ataupun apa yang boleh saya dapat bila saya jumpa kawan-kawan. Okay, tentang tajuk hari ni. Tajuknya ialah Rancang Pewarisan Kesedaran Anak Muda. Anak muda macam kawan-kawan bayi saya kan. Okay, sebab apa kita nak terang topik ni? Topik ni biasanya kita bukannya anak muda je yang dah orang tua pun, kebanyakan dari kita tahu tapi belum tentu sedar. Tahu tapi tak semestinya kita faham tentang ilmu pewarisan ni kan. Kenapa kita kena rancang harta? Jadi kat sini kita tengok apa big why kita, kenapa kita nak rancang harta sebenarnya kan? Kenapa kita nak rancang harta? Salam orang muda, Syarul Said. Okay, kenapa kita nak rancang harta ni? Sebab apa? Big why kita apa? Big why kita sebab mati ni tak tunggu kita sedia. Sebab tu kenapa kita perlu ada kesedaran untuk rancang harta ni. Kerana bila mai jumpa kawan-kawan kan, maksudnya kadang ada juga prospek yang tanya, macam mana nak rancang harta ni kan. Kalau untuk orang yang baru kira macam bayi-bayi mai ni, macam baru nak hidup lah orang kata kan, aku tak ada harta belum ada, macam mana nak rancang? Kita paling kurang pula kalau yang bayi-bayi macam mai, at least kita ada apa? Ada handphone, mungkin laptop kan, dan beli guna duit sendiri. Kalau yang dah ada yang advance sikit, mungkin dah ada kereta, motor kan, kita beli ya, walaupun dia dalam hutang tapi dia adalah nama kita. Itu maksudnya kenapa ramai anak muda macam alah tak ada apa sangat pun nak nak diwasiatkan. Orang kata macam alah kalau harta faraid tu nak urus, tak ada apa pula. Tapi kita perlu tahu yang sebenarnya harta sekecil mana pun dia, selagi dianya bernilai, dia tetap perlu difaraidkan. Hatta duit 5 sen sekalipun, kalau dah jumpa dalam kita punya duit, maksudnya dalam dompet lah, hatta 5 sen tetap perlu difaraidkan. Maksudnya harta ni tak kira kecil ke besar, tetap perlu difaraidkan. Contoh yang kita biasa nampak orang, wasiatkan tanah, rumah, kereta. Tapi orang selalu lupa. Contoh kasut, ada orang tu dia suka kumpul kasut dia mesti branded punya. Benda tu kalau jual ada nilai, jadi tetap perlu kita rancang, okey ni untuk siapa. Ataupun kalau contoh orang fotografer, kalau macam kita yang bukan bidangnya, kita rasa benda tu alah kamera, let go je lah. Padahal tak tahu harga kamera tu sebenarnya mungkin dah cecah 5,000 kan. Maksudnya bila kita tak rancang, benda tu akan jadi sia-sia. Itu kebanyakannya orang kita tak nampak. Orang fikir macam harta apa? Rumah, tanah, kereta. Harta pinggan mangkuk sekalipun, kalau contoh rumah pusaka, dalam tu ada pinggan mangkuk. Kalau macam mak-mak kan suka dululah zaman tu mangkuk Queen Anne kan, yang beli kat London tu. Benda tu kan bernilai, tapi kebiasaannya kita terlepas pandang. Jadi kenapa kita kat situ kena di sini, walaupun tak kisah. Betul Puan Zarina. Betul, hutang atas nama kita pun jangan dilupakan. Betul. Sebab tu kita digalakkan untuk rancang harta ni. Apa pemilik harta ni? Kita sebagai orang muda, anak muda, macam kita kalau contoh ada hutang PTPTN ke, hutang belajar, tetap perlu kita senaraikan dalam dokumen. Sebab tu kita dah kena rancang harta. Rancang harta ni bukanlah sekadar harta semata, tapi dokumen tu perlu ada, kita senaraikan
harta, hutang, mungkin ada hutang orang kat kita sekalipun. Jadi benda tu mungkin akan memudahkan waris, dapat memudahkan waris di masa hadapan bila kita dah tak ada. Kan? Sebab contohnya kita perlu buat bila aset ni, kenapa kita perlu rancang harta? Aset ni walaupun bila kita dah tak ada, dia tetap akan ada dua perkara kita perlu laksanakan. Kita maksud kena maklumkan ada tunggakan. Harta ni nak nilaikan, ada pesanan ke atas harta tu. Jadi kat situ dia perlu dilakukan. Sebab bila lepas kita dah tiada, isu pentadbiran, isu pembahagian tetap akan dilaksanakan walaupun sekecil-kecil harta. Okey. Saya rasa berdapat ke apa yang Mai kongsikan? Dapat ke sesuatu ke? Jadi apa pun nilainya, betul Puan Zarina. Ramai orang muda ada hutang PTN dan kad kredit. Kadang tak tahu pun. Ramai orang muda sekarang dia rasa eager kan. Dah ada payslip, nak apply kad kredit lah. Tapi tak, bila sebab contoh dia meninggal sebelum dia berkahwin. Mungkin ibu bapa kurang cakna dengan benda tu. Jadi sebaiknya kita dokumenkan supaya parents tahu ada hutang ni. Jadi dia tak adalah menyusahkan. Dan kebanyakan anak muda sekarang pun dia sedikit sebanyak dah ada kesedaran tu, di mana bila anak muda sekarang buat tak ambil takaful hibah. Bila takaful tu nak hibahkan untuk selepas dia mati nanti dah dihibah. Jadi sedikit sebanyak kesedaran tu dah ada, cuma kita perlu sebarkan lagi. Jadi siapa yang tonton hari ni, InsyaAllah boleh bantu like, bantu sebarkan supaya anak-anak muda sebaya macam Mai, anak-anak tuan-puan boleh lagi cakna tentang kesedaran ilmu pewarisan ni. Okey, InsyaAllah kita jumpa lagi untuk esok. Sampai esok bersama dengan Tuan Zulhazmi Ilyas dengan tajuknya Wasiat dan Pusaka. Ada yang kisah? Okey, InsyaAllah terima kasih. Itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum.